Okey. So nombor 3 apa? Lukiskan image A, B, C, D, E, F di bawah pantulan pada paksi X. Maksudnya paksi X ni jadi garis pantulan. So mana paksi X? Ni. Ya. Tak ada patung ni. Baik. Okey. Okey, paksi X yang mana? Yang melintang ni kan? Inilah paksi X. Okey. Inilah paksi X. Ni paksi X. Okey. So kalau paksi X ni adalah garis pantulan. Paksi X ni adalah garis pantulan. Garis pantulan tu dia macam cermin lah. Okey, cermin. Jadi, okay, ni objek. Okay, yang ni objek. So, di manakah image dia? Kalau ni objek, so image dia kat mana? Kalau ni yang ni apa ni? Yang garisan merah ni garis pantulan, garis X ni. So, image dia mestilah berada di sini. Betul tak? Kan? So, nak tahu kamu macam semalam kan cikgu cakap jarak objek sama dengan jarak image. So, kamu buatlah. Contohnya kita buat untuk titik B ni kan. Okay, jarak objek B ni 1, 2, 2 kotak. So jarak image pun 1, 2. So kat sini lah image B. Lepas tu buat A pula. A 1, 2. Okay, jarak objek. So jarak image dia 1, 2. So ini A. Okay. Faham ke? Okay, so dah dapat AB, lepas tu F pula. Jarak objek 1, 2, 3. So yang ni pun 1, 2, 3. So kat sini. So ni lah F dia. Lepas tu kalau E 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5. So di sini. Ni E. Ni kalau apa lagi? C 1, 2, 3, 4. Sorry, C apa? C ni C 1, 2, 3. Jarak objek, yang ni pun jarak image 1, 2, 3. So yang ni C. Lepas tu D, jarak objek dia 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Nah ni D. Dah siap pindahkan image dia, nanti kamu sambungkan line-line dia. Yomi. Okay. So sambungkan line dia. Jadilah apa? Ni A, B kan. Lepas tu ni F. Lepas tu ni E. Ni D. Lepas tu ni C. Macam ni. So dapatlah dia punya image. Ni image. Okay. Boleh ke? Faham tak yang ni? Respon faham tak? Macam mana nak lukis image? Okay, faham. So image dengan objek ni, okay. Kat situ kamu tahulah jarak objek sama dengan jarak image. Okay. Jarak objek ke garis pantulan, okay. Jarak objek ke garis pantulan sama dengan jarak image ke garis pantulan. So kita punya garis pantulan ni yang kat tengah-tengah ni, okey? Kat tengah-tengah. So garis pantulan tu dia macam cermin, okey? Nampak image di dalam cermin itu. Okey, so habislah tajuk pantulan. Next kita pergi apa pula? Putaran, okey? Putaran. Mana putaran? Sini okey, ni putaran. Sekejap. Okey. Dah pergilah.
apakah itu putaran? Okey, putaran tu maksudnya dia macam pusing lah, okey, pusing. Berputar. Contohnya cikgu buat, okey, cikgu buatlah ni gambar, jap. Okey, cikgu buatlah ni gambar. Okey, ni Ali kan. Okey, kalau Ali ni dia putar, dia pusing 90 darjah. Okey, dia pusing 90 darjah. Okey, cikgu nak buat putar, okey, 90 darjah ikut arah jam. Arah jam tahu kan macam mana? Kalau ni jam, okey, ni 12, ni 3, ni 6, ni 9 kan? Ni jarum dia. So kalau ni jarum 12, kalau putar arah jam, jam kamu kan dia putar macam ni. Tu kita panggil putar arah jam. Kalau dia putar lawan arah jam, macam ni lah. Dia putar lawan arah jam. Okay, tapi ni cikgu nak dia putar ikut arah jam. So, tapi nak cikgu nak 90 darjah. Macam nak buat? Okay, tak payah pakai protractor apa? Yang ukur sudut tu nama dia apa? Protractor kan? Tak payah nak pakai alat tu, kamu fikir logik je. Kalau 90 darjah, macam mana ukur 90 darjah? Dia macam ni kan, garisan straight, lepas tu macam ni kan. Tegak macam ni, sudut ni kan, ni dah 90 darjah. So, kamu buatlah garisan dia macam ni, straight macam ni. Lepas tu kamu, ni pun buat straight. So, ni lah 90 darjah. Okay, so kalau dia pusing, dia putar 90 darjah ikut arah jam. So, Ali ni, okay, ni Ali nama dia. So, Ali ni akan berada di sini. Sekarang ni lah image Ali. Okay, ni image Ali. Dia dah putar 90 darjah. Okay, kalau lepas tu apa lagi? Okay, sekarang Ali dah ni berada di sini. Okay, next. Cikgu nak putarkan lagi 90 darjah. So, buat macam mana? Sama juga. Okay, buat garis line ni straight. Lepas tu yang ni pun straight pula. Lepas tu buatlah sudut tegak macam ni. So, pusat apa ni? Dia akan putar lagi 90 darjah kan. So, Ali tu berada kat mana? Sini pula. Ni pula Ali dia. So, sekarang ni kepala Ali dekat bawah. Tadi kepala Ali mula-mula dekat atas. Lepas tu dia sengit macam ni. Lepas tu dia kepala dia bawah. Okay. Faham tak? Nampak ke? Nampak ke tidak tu? Okay. Lepas tu kalau Ali dia putar lagi 90 darjah. Okay, nak putar lagi 90 darjah. So, kamu buat garis tegak macam ni. Lepas tu yang ni pun garis tegak macam ni. Straight. So, ini 90 darjah ni. Jadi, Ali putar 90 darjah. So, dia akan berada di sini pula. Okay, di sini pula. Macam tu. Okay. Lepas tu, Ali putar lagi 90 darjah. So, membuat garisan straight macam ni, straight macam ni. Lepas tu ni sudut 90 darjah. So, Ali putar lagi 90 darjah. Dah. Bila dah putar lagi 90 darjah, dia jadilah keadaan yang normal macam tadi tu. Okay. So, ni semua sudut 90 darjah Ni 90 darjah, 90 darjah. Okay. Ni putar 90 darjah. Macam tu lah. Faham ke tidak? Okay. Kalau cikgu nak Ali putar 180 darjah, di manakah kedudukan Ali? Saya tengok. Okay, ni keadaan Ali yang asal. Okay, asal. Cikgu nak dia putar 180 darjah. Di manakah Ali? Adakah di A? Adakah di B? Ataupun adakah di C? Respon. Ya, B. Jawapannya adalah B. Okay, kalau Ali putar 180 darjah. Sebab apa? Sebab yang ni kan 90. Tambah dengan ni 90 dah 180 kan. So, sini pusing 180 darjah jadilah macam ni. Okay. Tu pusing arah jam. Kalau pusing lawan arah jam, belah sini lah. Okay. Belah sini lah pusing 100 lawan arah jam. So 180 juga, dia akan jadi macam B juga. Okay, kepala di bawah, kaki di atas. Okay, so faham ke benda ni?
Faham tak putaran? Senang je kan? Okey, senang je putaran. Okey, sekarang ni kamu tengok jam kamu kan, jam kamu tu. Okey, dia ada apa? 12, 3, 6, 9. Kan dia ada jarum kan? Jarum tu dia berputar. Jarum tu berputar, dia bukan berputar ikut suka hati je kan jarum tu. Dia ada pusat putaran dia kan. Yang ni kan, so itu kita panggil pusat putaran. Okey. Kan jarum kamu kan, ni jarum yang ada ni kan. Ni namanya pusat putaran. So benda ni akan berpusing, betul tak? Dia akan berputar. Berputar berputar daripada pusat putaran tu. So kalau kes Ali ni, bila Ali ni berputar, so di manakah pusat putaran dia, kat mana? Mestilah berada di kat mana pusat putaran ni? Kalau Ali berputar ni kan, dia berputar ni, di manakah pusat dia? Pusat putaran dia mestilah macam-macam jugalah, berada di tengah. So pusat putaran pun ni pun berada di tengah. So itu pusat putaran untuk Ali. Okey? Faham ke pusat putaran? Okey. So dalam putaran ni kamu kena tahu dia putar arah jam ke ataupun lawan arah jam. Tengok dulu. Lepas tu tengok pula dia putar 90 darjah ke ataupun dia putar 180 darjah. Okey. Senang je. Dua sudut ni je. Dia putar 90 darjah ke ataupun 180 darjah. Kalau putar 90 darjah senang je kan. Garisan dia macam ni je kan. Ni 90. Kalau 180 darjah kamu akan dapat garisan apa? Ni yang tadi siapa jawab tadi, jawapan dia B tu. Kan? Kalau putar 180 darjah kamu akan dapat garisan dia straight, garis lurus. Okey. Ni kamu akan dapat garisan garis lurus ni. Itu maksudnya 180 darjah. Okey. Ataupun yang belah kanan ni ataupun lawan arah jam belah kiri ni lah. Okey. Faham? Okey, lepas tu nombor 3, tengok dia punya pusat putaran. Kat mana pusat putaran dia? Kalau soalan yang macam ni, pusat putaran dia dekat tengah-tengah lah. Ni senang pusat putaran di tengah. Okey. So 3 benda ni lah kamu kena belajar. Okey, jadi kita tengok sini. Sifat-sifat imej bagi putaran. Okey, imej yang dihasilkan mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang apa? Yang sama ke yang berbeza? Macam tadi kan Ali berputar. Adakah Ali yang contohnya Ali ni dia kurus? Asalnya dia kurus. Adakah bila dia berputar ke sini dia jadi gemuk? Tak kan? Dia masih Ali yang sama juga, Ali yang kurus juga. So bentuk, saiz dia dan orientasi dia masih sama. Okey, boleh. Ni sifat-sifat imej. Okey. Kalau Ali berputar dia masih jadi Ali jugalah ya. Okey, bentuk saiz dia masih sama. Lepas tu apa pula? Ni pula, jarak semua titik imej ke pusat putaran adalah sama dengan jarak objek ke pusat putaran. Maksudnya apa? Maksudnya, okey, contohnya Ali yang asal ni objek Asal ni kita panggil objek. Lepas tu bila dia dah putar tu, okey, kita panggil dia itu imej. Okey, sekarang ni cuba tengok. Sekejap mana? Apa? Kalau apa? Kalau tak nak, kalau purple. Okey. Tengok jarak objek ke pusat putaran ni dengan jarak imej ke pusat putaran ni dia sama Faham? Kalau jarak objek ni jarak objek ke pusat putaran tu adalah 2 cm.
So jarak imej ke pusat putaran pun 2 cm juga. So konsep dia sama. Jarak objek jarak mana ke? Jarak objek sama dengan jarak imej ke pusat putaran. Lepas tu apa lagi? Dia punya pusat putaran dia kat mana? Tadi dah bagi tahu yang pusat putaran dia. Pusat putaran dia berada di tengah-tengah. Allah. Tengok dah lari dah. Okey, pusat putaran dia berada di tengah-tengah. So pusat putaran ni macam jam kan? Ni jam pusat putaran. So pusat putaran tu adalah titik pegun. Okey. So pusat putaran ialah satu titik pegun. Okey. Next. Nak buat apa ni? Sekejap. Okey. Contohnya soalan nombor 1 ni. Setakat ni faham tak putaran tu apa? Okey. Faham ke? Respon. Faham tak pasal Ali ni? Faham. Okey. So sekarang ni tengok soalan nombor 1 ni. Okey, contohnya cikgu dah bagi dah. Okey, cikgu dah bagi dah. Ini adalah yang dot merah tu adalah pusat putaran. Pusat putaran dah bagi dah dalam soalan. Yang color merah ni pusat putaran. Okey, ni atas ni objek, dia putar, ni image. Okey, sekarang ni kita nak tengok dulu dia putar macam mana ni? Ikut arah jam ke? Okey, objek ni diputar ikut arah jam ke ataupun dia putar ikut lawan arah jam? Cuba kena pasti. Adakah dia putar ikut arah jam? Okey, arah jam. Ikut arah jam ni macam biasalah ikut arah jam ataupun dia ikut lah ni lawan arah jam. Respon. Cuba tengok betul-betul objek ni. Kalau kita putarkan dia. Kena berimajinasi lah sikit. Mana kelas? Ikut arah jam ke lawan arah jam? Respon. Ya betul, ikut arah jam kan. Baru jadi image macam ni kan. Putarkan dia, dia jadi macam ni. Kalau lawan arah jam, kalau putar dia tak jadi macam ni. Okey, dia takkan jadi macam ni. So dia bukan lawan arah jam dia adalah putar ikut arah jam. Okey, sekarang ni kita nak tahu sudut dia berputar. Adakah 90 darjah ke ataupun 180 darjah? Okey, cara dia adalah Okey, cara dia kamu tengok objek kita ada dia dah labelkan ni A, ni B, ni C. So image dia yang ni A, image B, image C. Okey, ni C. Okey, sekarang ni kita ambil yang mana yang senang. Kita ambil lah titik B So objek B ni dengan image B. So tadi kan cikgu dah kata jarak apa? Yang ni jarak objek kan? Jarak objek sama dengan jarak image kan? Jarak objek sama dengan jarak image. Okey, jarak objek ke apa ni? Ke pusat putaran. Okey. Jarak objek ke pusat putaran sama dengan jarak image ke pusat putaran. Okey, so kamu pun buatlah B ni, gariskan ke pusat putaran ni. Okey, lepas tu B image ni pun kamu buat garisan ke pusat putaran ni. Tengok. Yang ni yang B yang objek ni 2 kotak, yang B image ni pun 2 kotak, okey, ke pusat putaran. So sekarang ni kamu nampak sudut apa ni? Adakah ni sudut 180 darjah? Bukan kan? Ni sudut apa ni? Respon. Ni sudut, ya betul. Ni adalah sudut 90 darjah kan? Sebab nampak tegak macam ni kan? So sudut 90 darjah lah. Jadi dia berputar ikut arah jam sudut 90 darjah. Okey, ikut arah jam lepas tu dia putar sudut 90 darjah. So itulah jawapannya. Senang tak? Okey. Pusat putaran dia dah bagi. So senang. Kan dia dah bagi. Okey, next. Tengok yang ni pula. Perihalkan putaran berikut.
Okey, ni dia dah bagi dah pusat putaran dia. Ni yang A ni. Okey. So, mana objek? Okey, ni objek. Ni objek. Yang ni image. Ni dia putar macam mana ni? Arah jam ke ataupun lawan arah jam? Respon. Allah. Respon. Arah jam ke lawan arah jam? Ni soalan ni. Arah jam. Kamu tengok objek. Macam nak tahu objek? Objek ni yang age ni. Age tu objek. Kalau kamu nampak age apa tu? Filosofi, itu adalah image. So, mestilah objek ni pusing macam ni, betul tak? Putar macam ni. So sebenarnya dia ikut arah jam ya. Dia ikut arah jam. Bukannya dia lawan arah jam. Okay. So faham ke siapa ke tadi? Dafina? Kenapa Umi Aisyah jawab lawan arah jam? Dia lawan Lawan ke ni? Okey, sekarang ni A tu pusat putaran. Takkanlah objek pergi image ni dia pusing lawan arah jam, dia jadi macam ni. Dia macam ni ke kalau pusing lawan arah jam? Dia tak jadi macam ni kan? Dia kena pusing ikut arah jam. Ikut arah jam. Baru dia jadi macam ni. Kan? Betul tak? Dah faham. Oh, Dafina dengan Umi dah faham. Okey. So dia ikut arah jam. Okey, sekarang ni 90 darjah ke 180 darjah? Okey, kamu tengok Ya, 90 darjah. Okey, cara dia. Okey, kita tengok objek ni. Okey, kamu labelkanlah yang ni X, yang ni Y. Okey. So, objek X dengan Y. So, kalau dia putar sini, so ni bucu ni jadi X image. Yang ni jadi Y image. Okey, so kita pun buatlah garisan. Okey, kita buat garisan. Objek ke pusat putaran sama dengan apa tadi? Objek ke pusat putaran sama dengan image ke pusat putaran. So kamu gariskan X ke, kamu buat X ke pusat putaran. Lepas tu image X ni ke pusat putaran. Macam ni. So nampak tak ni sudut apa ni kalau dah macam ni? Ni mestilah sudut 90 darjah. Kan? So dia sudut 90 darjah lah ni. Okay, dia sudut 90 darjah. Faham? Faham ke? Ataupun, okay tu kalau X, kamu buat X. Kalau nak buat Y, ni Y ni Y. Gariskan Y ke pusat putaran. Lepas tu gariskan image. Gariskan image Y ke pusat putaran. Pun sama juga, sudut dia 90 darjah. Okay, so itulah jawapannya. Okay. Faham. So jawapannya itulah dia putar ikut arah jam, lepas tu sudut 90 darjah. Okay, next B. B dia dah bagi dah pusat putaran dia M. Okay, ni M pusat putaran dia. So sekarang ni kamu fikir logik. Okay, ni objek, ni image. Okay, adakah dia pusing ikut arah jam ataupun dia pusing lawan arah jam? Macam mana ni? Arah jam ke lawan arah jam ni? Ya betul, dia lawan dia lawan arah jam. Okey, so betul lah jawapan dia lawan arah jam. Ni sekejap soal apa ni? Dulu lompat bukan dulu lompat, soal apa ni? Sekejap dia tengok balik. Okey, dia pusing lawan arah jam. Okey, lepas tu nak tengok sudut pula. 90 darjah ke 180 darjah. Okey, kamu pakailah mana-mana bucu yang sama. Okey, kalau bucu nak pakai bucu objek ni,
So bucu image dia yang ni lah, betul tak? Okay. So kamu pun gariskan. Okay. Kamu gariskan ke pusat putaran. So bucu objek ni kamu gariskan ke pusat putaran ni. Lepas tu bucu image ni pun kamu gariskan ke pusat putaran ni. So kalau kamu dapat garisan lurus ni, ini maksudnya sudut dia sudut apa ni? Respon. 90 darjah ke 180 darjah? Ya, betul. So sudut 180 darjah. Okay. Kan ni sudut 180 lah. Tu yang dapat garisan lurus tu. Macam tu je. Okay. Okay, next. C lah. Okay, soalan C. Oh, soalan C ni dia tak bagi pusat putaran Dia bagi ke pusat putaran? Dalam soalan kamu dia bagi tak? Ada tak pusat putaran dalam soalan kamu? Ni soalan C, ada tak pusat putaran? Dia bagi ke tak bagi? Oh ada Oh dia ada bagi. Kat mana dia bagi? Sekejap kita tengok. Dia bagi kat sini koordinat ni Ni pusat putaran dia. Betul? Dalam buku ada Okey, so tu pusat putaran dia. Okey, sekarang ni kamu tengok. Okey, yang E ni objek. Yang E apostrophe ni image. Okey, sekarang ni dia objek pergi image. Adakah dia putar lawan arah jam ke ataupun dia putar ikut arah jam? Mana satu yang logik? Adakah dia ikut arah jam ataupun dia lawan arah jam? Respon. Tengok ini. Nampak ke tu? Ya, betul. Dia ikut lawan arah jam. Dia senang nak tengok macam ni je. Kalau objek ni kamu tengok bucu ni kalau bucu ni berada di atas, kalau dia putar dia putar, so yang ni bucu yang ni mesti dia ada kat bawah. So kalau nak bagi dia putar, nak bagi bucu tu ke bawah, kena ikut lawan arah jam lah. Okay, kalau kamu ikut ikut yang ni, ikut arah jam yang ni. Okay, kalau ikut arah jam tak dapatnya image yang macam ni. Okay, tak dapat image yang macam ni. Betul tak? Dia kena ni, dia kena ikut lawan arah jam. Okay, ikut lawan arah jam. So dia putar, bermula yang ni kat atas. Kalau dah putar macam ni, ni kat bawah. Okay, bucu ni kat bawah pula. So dia lawan arah jam. Boleh ke? Okay, so dia putar lah ikut lawan arah jam. Okay, lepas tu sekarang ni nak tahu sudut pula. Adakah sudut 90 ke sudut 180? So kamu pun buatlah garisan. Okay, contohnya kamu nak ambil bucu objek yang mana? Yang ini Kamu nak ambil yang ini kan? Okay, yang ini. So kalau yang ini bucu dia, image dia mestilah yang ni kan? Okay, so kamu pun buatlah garisan ke pusat putaran. So bucu objek ni kamu garis ke pusat putaran. Lepas tu bucu image ni kamu gariskan ke pusat putaran. So kalau dapat garisan lurus ni maksudnya sudut dia sudut apa ni? 90 darjah ke 180 darjah? Respon. Ya, betul, 180 darjah. Okay, sudut dia putar 180 darjah. So macam ni lah dia putar 180 darjah. Okay. Yang lain faham ke yang lain? Okay, next. Buat ni pula D. Okay, D pun dia bagi pusat putaran. Dalam buku kamu dia bagi tak pusat putaran? Kita tengok. Dia bagi ke tidak? Dia bagi dia bagi kat mana? Dia bagi kat sini Ni pusat putaran dia. Okay. Okay, ada tak apa. Okay, kalau ada pusat putaran senang Yang leceh tu kalau dia tak bagi pusat putaran. Tapi adalah cara nak dapatkan dia. Nanti cikgu ajar. Okay, sekarang ni kamu tengok mana objek. Okay, ni objek. Yang ni image.
So sekarang ni mana logik? Adakah dia putar ikut arah jam? Ataupun dia putar ikut arah jam lah. Apa tadi? Yang tadi ni? Ni adakah dia putar, ya betul lah, dia putar ikut arah jam ataupun dia putar lawan arah jam? Mana logik? Respon. Ikut arah jam ke ataupun lawan arah jam? Ya betul, ikut arah jam. Okey. Okey, sekejap ikut arah jam kan. Betul lah, ikut arah jam. Okey. Okey. So dia ikut arah jam. Inilah ikut arah jam. So kalau dia putar ikut arah jam, dia akan jadi macam ni lah image dia. Kalau buat lawan arah jam, ni lawan arah jam, dia tak jadinya macam ni. Okey. Dia kena ikut arah jam. Okey, so jawapannya adalah ikut arah jam. Okey, betul. Kan pusing. So jadilah macam ni. Okey. Next, sudut pula. 90 darjah ke 180 darjah? Okey. Kalau arah lawan jam mesti 180 darjah. Kalau arah jam tak, dia tak semestinya. Kamu tengok dia putar tu, dia jadi logik macam mana? Ikut arah jam ke lawan arah jam? Lepas tu baru tengok sudut dia 90 ke 180. Dia bukanlah, faham tak? Kalau macam ni kan, apa ke tadi soalan tadi? Mana Faisal tanya tadi? Baik. Kalau arah lawan arah jam mesti 180 darjah. Kalau arah jam dia 90 darjah. Dia tak semestinya ya. Kamu tengok masa dia pusing tu, dia jadi image tu macam mana? Arah jam ke lawan arah jam? Okey, kalau macam soalan D ni kan, kalau logik ni ikut arah jam ni lah kan, baru jadi image macam ni. Okey, bila dah settle tu, lepas tu tengok sudut pula. Nak tahu sudut macam mana? Gariskan. Gariskan daripada apa? Okey, contohnya objek. Objek ni kita ambil bucu yang mana Kita ambil bucu yang ni lah sekejap, cikgu buat purple sekejap Okey, cikgu buat bucu kat sini. Kalau ni bucu dia. Jadi kalau ni lah bucu image kan? Betul tak? Kan pusing ni bucu image dia. Okey. Lepas tu kamu buat apa? Buat garis dia. Okey, so bucu objek ni kamu gariskan macam ni. Lepas tu bucu image ni kamu gariskan ke pusat dia. So kalau macam ni, sudut dia sudut apa ni? Respon. Dah respon dah. Oh okey. Dapatlah sudut 90 darjah. Okey, 90 darjah. So sudut dia 90 darjah lah ni. Okey, ni sudut 90 darjah. Okey, faham? So sudut 90 darjah ni dia boleh jadi ikut arah jam, dia boleh jadi ikut lawan arah jam. So kamu tengok dia pusing ikut logik yang mana. So sekarang ni dia berkaitan dengan logik. Okey. Kalau lawan arah jam pun sama juga. 180 darjah ni dia boleh jadi pusing lawan arah jam, dia juga boleh jadi pusing ikut arah jam. So tengok logiknya macam mana. Okay. So next. Okay ni. Kalau soalan macam ni. Ni tak ada dalam buku, tak ada. Ni cikgu pakai buku lain kat ni. Okay, dia bagi objek, dia bagi image, dia tak bagi pun pusat putaran dia kat mana kan. Macam tadi dia bagi pusat putaran. Ni dia tak bagi pusat putaran. Bila dia tak bagi pusat putaran, kamu kena cari di manakah pusat putaran. Tu yang leceh tu. Tapi sebenarnya senang je. Okey, dia ada dua kaedah nak cari pusat putaran ni.
Satu kaedah tu boleh guna ni. Kaedah pembahagi dua sama serenjang. So kena ada apa kalau nak buat pembahagi dua sama serenjang ni? Kena ada apa kalau nak buat pembahagi dua sama serenjang? Dia mesti ada apa tu? Nama dia jangka lukis kan? Okey, dia kena ada jangka lukis. Okey, cara dia adalah cara dia adalah kamu kena ada dua pembahagi sama serenjang. Okey, contohnya. Okey, ni objek, ni image. Okey. Sekarang ni dilabelkan ni A, B, C, D, E. Tapi ni jangan cikgu labelkan. Betul tak cikgu labelkan ni E? E, kalau ni E, so ni image E. Lepas tu ni image A, senang sikit kan. Lepas tu ni image B, ni image C, yang ni image D. Senang sikit. Okey, so sekarang ni kamu ambil bucu yang sama. Maksud dia, kalau kamu ambil bucu E objek, so yang ni pun dengan image E juga. So kamu pun gariskan pakai pembaris Okay, bila kamu dah gariskan bucu E dengan image E ni, nanti kamu bahagikan dia dua. Okay, nak bahagikan dia dua ni sama banyak kena pakai apa? Tu yang kena pakai jangka lukis. Okay, nak kena pakai jangka lukis. Jadi kamu bahagikan dia dua. Cikgu pakai purple Okay. So bayangkanlah cikgu guna jangka lukis So cikgu nak jangka lukis mesti ada calik kan. Kita buat calik atas. Lepas tu kita buat calik bawah ni. Lepas tu ni kita buatlah calik atas. Ni kita buat calik bawah ni. Kan? Ingat tak calik-calik ni? Itulah tak ada jangka lukis susah pula tunjuk. Okey. Sekejap Bila kamu dah buat calik atas, calik bawah, nanti apa? Buat apa? Gariskan, okey? So yang ni bucu ni dengan bucu ni kamu pun gariskan. So jadilah pembahagi sama serenjang, okey? Okey. So kita dapat apa? Pembahagi sama serenjang. Pembahagi sama serenjang yang color purple. Okey, tu purple, color purple Okey. And then buat lagi pembahagi sama serenjang. Ni mesti ada dua pembahagi sama serenjang. Okey, tadi cikgu dah buat dah bucu E dengan E. Okey, next kita buat bucu mana yang senang? Kita buatlah pula bucu ni pula A dengan A. So kita buatlah A dengan A ni. Okey, garisan A dengan A tu kemudian kita buat pula bahagikan je dua pembahagi sama serenjang. So cikgu pakai color apa color merah lah Okey, so bahagikan dia, nanti kamu calik kan? Kamu dapatlah calik sini, tu calik sini kan, calik kanan, calik kiri. Nanti kamu pun buatlah garis dia. Jadilah pembahagi sama serenjang. Okey. Pembahagi sama serenjang yang color merah. Okey, sekarang ni yang color merah dengan color purple ni bertemu kat mana? Dia bertemu di sini. Tu tak yang purple dengan merah tu. Okey, pembahagi sama serenjang color purple dengan color merah bertemu di sini. So itulah dia punya pusat putaran. Okey. Inilah dia pusat putaran. Itulah cara nak cari pusat putaran. Boleh. So pusat putaran ni koordinat apa ni? Apa koordinat dia? Nak cari koordinat dia macam mana? Baca X dulu. So X dia apa? X dia 4. Lepas tu Y dia 9. Ya. So itulah kaedah nak mencari pusat putaran. Dah tahu pusat putaran, nanti kamu pun bolehlah explain objek ni pusing macam mana ni. Ikut arah jam ke lawan arah jam.
Ni kalau logik ni apa? Ikut arwah jam ke lawan arwah jam ni? Objek ke image? Mana ni kelas? Ikut arwah jam ke ataupun dia lawan arwah jam ni? Lawan arwah jam? Ya ke lawan arwah jam? Kan, Muaz, Muaz. Ya, ikut arwah jam ikut arwah jam. Muaz tahu kan lawan arwah jam macam mana? Kamu tengok jam, kalau jarum dia lawan arwah jam. Tu maksudnya jam kamu dah rosak tu. Itu lawan arwah jam. Faham tak? Ni 12 kan, 6, ni 3, ni 9. Sepatutnya ikut arwah jam macam mana? Ni jarum ni ikut arwah jam. Tapi kalau lawan arwah jam, tiba-tiba dia pusing terbalik rupanya ni. Itu lawan arwah jam. Okey. Boleh ke Muaz? Okey, lepas tu dah tahu dah diikut arwah jam. Sekarang ni sudut pula. Sudut 90 darjah ke 180 darjah. Kamu dah tahu dah pusat putaran ni yang color orange ni. So nak tahu dia punya ni. Cuba buat colour apa colour biru. So kamu gariskan E objek ke pusat putaran, lepas tu E image ke pusat putaran. So ni sudut apa ni kalau macam ni? Ya, sudut 90 darjah. Okey. Macam itulah. Faham? Okey, tadi Muaz. Muaz, respon Muaz faham ke tak Muaz? Yang tadi tu yang kamu jawab. Lawan arwah jam tu. Sebenarnya bukan lawan arwah jam tau Muaz. Dia ikut arwah jam ya Muaz. Boleh ke? Okey, next. Itu kalau kaedah pembahagi sama serenjang. Ni kaedah lain pula. Ni kaedah Zenter. Kaedah Zenter. Kaedah Zenter ni dia tak guna pembahagi sama serenjang dia guna cara lain. Okey, caranya adalah mula-mula kamu tengok objek. Okay, ni objek, ni image lah. Sama lah macam soalan tadi kan. Objek dengan image. Okey, sekarang ni kamu ambil bucu. Contohnya kamu nak ambil apa? Yang ni pun buat N kan. Cikgu tukar lah ni. Yang ni bucu ni E. Yang ni A. Yang ni B. Yang ni C. Yang ni D. Okey. Cikgu nak buat, cikgu nak ambil bucu yang ni B ni dengan image B ni. Cikgu nak putarkan dia, nak tengok jarak mana. Okey. Sekejap. Jarak mana. Okey. Sekarang ni kamu tengok objek ke image ni. Yang logiknya apa? Dia putar arah jam ke lawan arah jam? Respon. Ni nak buat kaedah Zenter ni, kamu kena kenal pasti dulu. Objek putar ke image ikut arah jam ke lawan arah jam? Respon. Macam tadi kan? Macam tadi lah kan? Dia ikut apa? Ikut sini kan? Dia ikut arah jam dia ikut arah jam. So ni lah ikut arah jam. Okay, ikut arah jam. So nanti yang ni kamu padan yang ni. Okay, so ni ikut arah jam, dah settle yang ni. Lepas tu kan kamu gariskan bucu ke bucu, bucu objek ke bucu image. Yang paling pendek, jarak yang boleh pendek. Kalau kamu buat A dengan A, panjang kan? Cikgu nak yang paling pendek yang boleh buat. Kalau D dengan D, panjang juga. So paling pendek adalah apa? E dengan E. Yang ni yang paling pendek boleh buat kan? Okay. Nanti dah buat E dengan E, kamu bahagikan dia dua. Tapi yang ni tak payah pakai pembahagi sama serenjang ni. Okay. Sebab ni boleh agak kan kat mana tengah dia kan. Ni lah tengah dia betul tak? Okay. So nanti kamu bahagikan dia dua. Kalaulah jarak bucu E ke E ni dua kotak. So pembahagi tu pun mesti dua kotak juga. Mesti dua kotak juga. Dia mesti sama jarak. Lepas tu kamu pun buatlah koordinat ni. Kamu tandakan ni bucu
koordinat ni. Ada 2 bucu koordinat. Okay, satu yang ni, satu yang ni kan. Sekejap cikgu buat colour lain. Buat colour apa lah. Colour pink lah. Ni pink. Lebih kurang je. Okay. So sekarang ni kamu nak kena pilih 2 koordinat. Mana? Koordinat ni ke ataupun koordinat yang ini? Okay, caranya adalah pilih koordinat yang paling jauh. Paling jauh dengan anak panah. Okey, anak panah mana? Ni anak panah ni lah yang kamu dah buat tadi tu yang pusing ikut arah jam tu. Okey, so koordinat mana yang paling jauh? Yang ini ke? Sekejap. Mana jauh? Yang ini ke yang ini? Yang paling jauh mestilah yang ini tu lah. Kan yang ini yang paling jauh. So itulah dia punya pusat putaran dia. Iaitu pusat putaran dia apa? Koordinat dia 4, 9. So 4, 9 ni lah dia punya pusat putaran dia. Okay. Ambil pusat ni. Ambil pusat apa tu? Koordinat yang paling jauh. Dengan anak panah. Faham? Faham ke? Faham. So nama dia kaedah Zenter. Okey. Kejap. Okey. So kita sambung. Okey, sekejap. Okey. So tu kaedah Zenter. So mana senang? Kaedah Zenter ke ataupun kaedah pembahagi sama serenjang? Respon. Mana senang? Kaedah pembahagi sama serenjang ni ke ataupun kaedah Zenter ni? Kamu suka kaedah mana? Mana kamu suka yang mana? Kaedah yang tadi tu ke? Yang kena lukis pembahagi sama serenjang tu ke? Yang kena lukis apa tu? 2 pembahagi sama serenjang dan tengok dia bertemu kat mana ke? Ataupun kamu suka yang kaedah Zenter ni? Ni Zenter ni. Kalau kaedah Zenter kamu tengok ni lah. Dia pusing mana yang logik. Arwah jam ke lawan arwah jam. Lepas tu lukis apa? Jarak terpendek, bucu ke bucu. Okay. Lepas tu buat dia punya bahagikan dia 2 sama panjang. And then tengok koordinat mana yang paling jauh dengan anak panah ni. Suka yang mana? Kamu suka kaedah Zenter. So kalau suka kaedah Zenter, try buat yang ni. Soalan ni. Ni pun buku kamu tak ada kat ni. Cikgu ambil buku lain. Okay. So sekarang ni objek. Dan ni image. Okay. Cuba putarkan dia. Mana logik? Adakah ikut arah jam ke ikut lawan arah jam? Respon. Ya, ikut arah jam So ikut arah jam. Okay, so yang ni padam ini. Allah, okay. Kenapa pula ada ni? Sekejap Okay. Lepas tu kita pula tengok buat bucu ke bucu yang paling pendek yang kita boleh buat. So kalau bucu objek ni kita buat yang paling pendek adalah ke bucu yang ni, betul tak? So kamu pun buatlah bucu ke bucu ni. Okay. Ni sama yang macam soalan tadi. Sama ke? Lain sikit kan? Okay. Ni make sure kalau bucu objek dengan image objek lah. Okay.
Okey, lepas tu buat apa? Bila dah buat garisan terpendek bucu ke bucu, nanti kamu bahagikan dia dua. So bahagikan dia dua kat sini lah tengah-tengah ni kan. And then make sure sama panjang. Kalau ni dia pakai 2 kotak, ini pun kena 2 kotak. Kat situ. So kita pun apa ni? Tandakan koordinat ni, hujung dengan koordinat hujung ni. Okay, sekarang ni koordinat mana yang paling jauh dengan anak panah Mestilah koordinat paling jauh adalah koordinat apa? Koordinat yang ni lah, betul tak? Iaitu koordinat apa ni? 5, X dia 5, Y dia 9. So koordinat dia 5, 9. So itulah dia punya pusat putaran. Boleh? Faham ke? Respon. Faham ke tak? Faham. So bila dapat pusat putaran 5, 9, so nanti yang lain-lain tu boleh padam lah. Ni padam, okay? Ni padam sebab menyemak kan. Sekejap. Dan, kamu pun padam yang lain ni, okay? Sebab dia macam menyemak kan. Kita tak nak lah yang lain menyemak-nyemak kan. So itulah pusat putaran dia. Okay. Yang tadi tu, kamu kalau lah ni A, kan, yang ni B, yang ni C, yang ni D. So, yang ni image A, ini image B, ini image C, yang ni image D. So, bila kamu nak buat garisan terpendek tu, kena make sure objek A dengan image A juga. Dia tak boleh A dengan B ke, tak boleh. Tu salah. Kalau A dengan A. Okay? Faham? Faham Okay. So, kalau A dengan A lah. Okay, next. Kita try buat B. Sekejap. Okay, try buat B pula. Okay, ni objek. Ni objek. Yang ni image. Okay. Mana dia logik dia pusing? Adakah dia pusing ikut arah jam macam ni? Ataupun dia pusing lawan arah jam macam ni? Ataupun dua-dua pun dia boleh? Respon. Okay, soalan B ni. Cuba tengok. Adakah dia ikut arah jam? Dia ikut arah jam. Okay. Ataupun dia, adakah dia ikut lawan arah jam? Ataupun dua-dua pun dia boleh pusing juga. Ya, betul. Dua-dua pun boleh dua-dua pun boleh. Faham ke? Okay, sekejap Ni. Ni, lepas tu yang ni. Kan, dua-dua boleh kan? Ya, dua-dua pun boleh. So, arah jam boleh. Lawan arah jam pun boleh. Okay, lawan arah jam pun boleh. Okay, kalau dah jadi case macam ni, macam mana nak buat? Okay, tak apa. Kalau macam ni, kita buat je garis terpendek bucu ke bucu. So, kita gariskan. Okay, kalau bucu objek yang ini, so image objek dia yang inilah kan? Okay, kamu pun gariskan. Inilah paling pendek pun yang boleh garis betul tak? Nanti bahagikan dia dua. Kalau bahagikan dia dua kat mana? Bagikan dia dua kat sini lah kan? Ni. Okay, dia kena sama panjang Kalau yang ni jarak panjang ni macam ni, berapa kotak 1, 2, 3, 4. So yang ni pun 4 kotak kak. 1, 2. Ya ke macam tu? Bukan Dia macam mana? Macam ni macam ni kan? Yang kali hijau tu lah. So, okay. So tu lah pembahagi dia. Okay. So sekarang ni, nak ambil koordinat mana ni? Kalau macam ni. Nak ambil koordinat atas ke nak ambil koordinat bawah? Okey, kalau disebabkan dia boleh pusing arah jam dengan lawan arah jam,
So kamu janganlah ambil koordinat atas dengan bawah ni. Kamu ambil koordinat tengah, okay. Kamu ambil koordinat tengah-tengah. So itulah dia punya pusat putaran. So kalau dia boleh pusing arah jam, lawan arah jam pun dia boleh pusing. So kamu ambil koordinat tengah-tengah ni. So tengah-tengah dia apa? Cuba baca koordinat dia. X dia adalah 6, Y dia adalah 8. So jawapannya adalah koordinat dia 6, 8. Okay. Ya betul 6, 8. Okay, next. Ni kaedah Zenter. Kita buat semua kaedah Zenter. Nak buat pembagi sama senjang kaedah tak boleh. Cikgu tak ada jangka. Macam nak tunjuk kan jangka lukis kan. Dalam kelas bolehlah buat. Okay, next C. Okay, sekarang ni objek yang P equals V tu image. Okay, so kamu tengok mana logik dia pusing. Adakah pusing lawan arah jam ataupun dia pusing ikut arah jam? Respon. Mana logik dia pusing? Muaz. Muaz ada ke dalam ni? Mana tadi? Ibu pula ni. Okay, respon soalan C. Objek ke image? Ikut arah jam ke lawan arah jam? Siapa-siapa lah respon. Kalisha respon lawan arah jam. Ya ke lawan arah jam? Ni lawan arah jam kan? Ni lawan arah jam. Ni ikut arah jam. Cuba tengok betul-betul. Lawan arah jam ke ikut arah jam? Kalau dia pusing, dia putar. Ya, ikut arah jam. So Kalisha, tapi ramai ni jawab. Kalisha, Aisyah dengan Umi. Ya Munah, kenapa Munah tanya soalan ke? Okay. So dia bukan lawan arah jam dia pusing ni objek ke image ni. Kalau lawan arah jam, dia tak jadilah image macam ni, betul tak? Kita nak image macam ni. So imajinasi kamu tu kena tinggi. Kalau dia pusing, adakah dia jadi macam ni? Kalau lawan arah jam ni macam ni. Dia tak jadi tau. Dia takkan jadi macam ni Dia takkan jadi. Dia kena pusing ikut arah jam. Pusing, baru dia jadi macam ni. Betul tak? Dah faham. Macam tu. Macam tu lah ya. Itu sebab tu imajinasi kena tinggi, okay? Okay. So kita padam yang lawan arah jam. Inilah dia ikut arah jam ni. Okay, next kita buat apa pula? Kita tandakan bucu ke bucu. Okay, contohnya bucu paling dekat yang mana lah? Mana paling dekat? Okay, dah cikgu labelkan dulu. Yang ni A, yang ni B, yang ni C. So image dia, ni mestilah yang ni A, yang ni B, yang ni C. Okay, kalau buat C ke C jauh. Kalau buat A ke A, jauh. Paling pendek yang kita boleh buat apa? B ke B kan? Kita buat B ke B. Ni lah paling pendek pun. Okay. Lepas tu kita bahagikan dia dua. Yang sama panjang. So kalau tengah-tengah bahagi dua yang mana? Kat sini lah kan? Bagi dua macam ni So berapa petak ni? Kalau ni 1, 2, 3. So yang ni pun kena 1, 2, 3. Macam ni lah. Okay. So sekarang ni nak pakai nak pakai koordinat mana ni? Kita tandakan dua koordinat. Hujung dengan hujung. So kita ambil koordinat yang mana? Yang paling dekat dengan anak panah ni. Koordinat yang dekat ke koordinat yang jauh? Respon. Nak ambil yang mana? Koordinat yang dekat yang ini ke nak ambil koordinat yang jauh yang ni? Dengan anak panah ni.
Ya, kita ambil koordinat yang paling jauh. Okey. Inilah kita ambil koordinat yang ni ha. So, koordinat yang ni, dia cakap koordinat ni koordinat apa? X dia 8, Y dia 5. So, jawapannya koordinat 8, 5. So, inilah dia punya pusat putaran dia. Okey. Faham? Dah dapat pusat putaran, nanti yang lain kat sini boleh padam. Okey. Padamlah sebab dia macam nyemak ni kan. Padam. So, itulah pusat putaran dia. Macam tu. Okey. Faham? Kalau yang nak ambil koordinat tengah tu, kalau kes lain Kalau nak ambil yang tadi yang tengah kalau kita ambil yang apa tu? Kalau kita ambil koordinat tengah ni, kalau objek tu boleh pusing, arwah jam pun boleh pusing, lawan arwah jam pun boleh pusing. So kalau dua-dua dia boleh pusing, kita ambil koordinat tengah. Okey? Macam itulah. Okey, last soalan D. Okey, ni objek, ni image. Okey, tengok dulu. Dia pusing mana ikut logik? Adakah dia pusing arwah jam ataupun dia pusing lawan arwah jam? Okey, mana yang logik? Respon. Okey, kalau dia pusing macam ni, yang ni ikut arwah jam. Okey, ni ikut arwah jam. Kalau pusing macam ni namanya lawan arwah jam. Okey, mana logik dia pusing? Ya, yang logik dia lawan arwah jam. Okey, lawan arwah jam. So yang ni lah. Kan? Imajinasi kamu kena tinggi lah pusing Okey, so yang ni boleh padam. Okey, padam. Lepas tu kita buat apa pula? Kita buat garisan terpendek bucu ke bucu. Sebelum tu cikgu labelkan dulu Cikgu labelkan yang ni A, yang ni B, yang ni C, yang ni D. So, yang sengit tu apa? Yang sengit ni. Ni A, ni B, yang ni C, yang ni D. Okey. Ni image. Okey, so kamu nak garisan terpendek macam mana ni? Mana paling pendek yang kamu boleh buat? Adakah kalau B dengan B jauh, C dengan C jauh, D dengan D ke nak buat A dengan A? Respon. Ya, betul. A dengan A. A dengan A Sekejap Mana dekat? A dengan A ke D dengan D A dengan A ke paling dekat? Kejap. A dengan A. Tu paling dekat Ke D dengan D? Kalau D dengan D? Mana nak buat? A dengan A ke D dengan D? Kalau kamu buat A dengan A dengan A macam susah kan nak? Sekejap. Kalau A dengan A macam susah je nak bahagikan dia, betul tak? Ni tak tahu kat mana tengah-tengah je kan. Tapi kalau kamu buat D dengan D dengan D kamu tahu kan tengah dia. D dengan D kita tahu tengah dia kat mana. Tengah dia dekat sini kan. Kita ambil lah D ke D, okay. Senang nak bahagi. Okay. So kena sama panjang. So kalau sini dia pakai berapa petak 1, 2, 3, 4. So yang ni pun 4 petak juga So 1, 2 ni 1, 2. So 4 petak. So ni lah tengah-tengah dia, okay. Lepas tu kita buat koordinat hujung dengan hujung. Jadi kita ambil koordinat yang mana ni kelas? Respon. Kita ambil koordinat yang mana? Yang paling dekat dengan anak panah ke yang paling jauh dengan anak panah? Okey, ambil koordinat yang paling jauh dengan anak panah. Yang inilah. Okey. So koordinat ni adalah X dia 4, Y dia 2. So koordinat dia adalah 4, 2. So inilah dia punya pusat putaran.
Okey. Boleh? Okey. So, settle soalan tu. Okey, next. Kita pergi ni pula. Nombor 1. Ni buku kamu ada. Dia kata apa? Kejap Okey. Tentukan koordinat image bagi titik P. Bukan kita dah 45 minit ke? Kenapa cikgu punya kelas Zoom ni macam dia tak kata limit ni ah? Tadi tak belum 45 minit lagi ke ni? Sekejap Okey, tak apalah, tak kisahlah. Okey. Tentukan koordinat image bagi titik P dan koordinat objek bagi titik W di bawah satu putaran berikut. Okey, dia kata putar 180 darjah ikut arah jam pada pusat -10. Okey, kat mana pusat -10? X dia -1, Y dia kosong. So -1, ni lah -1 kan. Lepas tu Y dia kosong, ni So ni lah dia. Okey. -1 Y kosong. So itulah dia punya pusat putaran yang kali hijau tu. Okey. So ni objek P. Di manakah image P? Kalau dia pusing 180 darjah. So tadi cikgu kata apa? Buat macam mana? Buat. Kita gariskan objek P ke pusat putaran. Okey, tu objek, ni objek. So kalau image dia kat mana kalau 180 darjah ni? Mestilah kamu akan dapat garisan lurus kan kalau 180 darjah. Ingat kan? Kalau 90 darjah kamu akan dapat garisan macam ni. Yang ni 90 darjah. Kalau 180 darjah kamu akan dapat garisan lurus. So kamu kena buat garisan lurus lah. Kemudian jarak dia sama. Kalau ni 2 kotak, yang ni pun 2 kotak juga. 1, 2, 2 kotak juga. So sinilah. So inilah dia punya image P. Okey, boleh? Ya. So koordinat dia adalah koordinat dia apa ni? Respon. Ni dalam buku kamu ada ni. Oh, dah respon dah. Siapa respon tu? Ya, Aisyah. So betul. So nak baca koordinat dia, baca X baru baca Y. So X dia adalah 1. Lepas tu Y dia adalah -2 kan. X dia 1, Y dia -2. So jawapannya 1, -2 lah. Okey. Faham ke? Okey, ni faham ke tak Okey, next. Kita cari ni pula. Koordinat objek bagi image W. Ni. Kalau kamu nampak W apostrophe tu maksudnya image. Okey, sekarang kita nak tahu di manakah objek dia. So, sama juga. Okey, P dah settle kan. So, cikgu padan yang P sebab nanti dia semak. Allah, kejap Okey. So, kamu pun tandakan image W ke pusat putaran. Kejap Okey, tandakan W ke pusat putaran. Lepas tu dia kata putar 180 darjah kan. So mesti dapat garis lurus. So kalau ni satu petak jarak dia, so jarak image pun satu petak juga. So inilah dia punya W. Okey. Nampak ke? So inilah W dia. Okey. Jadi apa koordinat dia? Respon. Baca X dulu baru baca Y. Ya, X dia yang ni. -2 kan. -2, lepas tu Y dia yang ni. Y dia yang ni. -1. So jawapannya -2, -1. So itulah koordinat objek W. So dia kata pusing ikut arah jam kan. So betul lah. Ni objek W. Ni image. So dia pusing lah ikut arah jam. Dia pusing tu jadi macam ni. Okay. Boleh. Okay. Next.
Soalan B pula. Soalan B dia kata apa pula ni? Putar 90 darjah lawan arwah jam pada pusat -2, -1. Mana -2, mana -1? Ni -2, ni -1. So kat sini lah kan? Okay, ni pusat putaran dia. Okay, dia nak putar 90 darjah. Okay, kita buat untuk P P ni objek. Okay, ni P ni objek. So, kamu gariskan. Gariskan objek ke pusat berapa petak 1, 2, 2 petak. So kalau 2 petak, jarak imej pun kena 2 petak juga. Tapi ni 90 darjah Dia lawan arah jam. Kalau lawan arah jam, dia pergi, dia macam ni ke kanan ke ataupun dia ke kiri. Kalau lawan arah jam. Respon. Ke kanan ke kiri? Ya, dia pergi ke kiri. Okay, lawan arah jam. So, nanti kamu kena buat ke sinilah. 2 petak dia ke sinilah ke sini. So inilah sudut 90 darjah. Okay, boleh. So inilah koordinat dia. Inilah imej P. Okay, imej P. So koordinat dia apa? Respon. Koordinat dia adalah baca X dulu baru baca Y. So X dia apa? Ya, X dia -4, Y dia adalah -1. Okey, so dapat objek P. Okey, next. So dah siap yang tu, yang ni nanti kita padam sebab nanti dia semak kan. Okey, dah siap yang ni, kita pun padam ini. Okey, padam. Okey, okey, kita next, kita buat ni pula. Untuk W pula. Okey, untuk W apostrophe dia bagi image. Kamu kena cari objek dia kat mana. Okey, tadi pusat putaran tadi kat mana? -2, -1 kan? Ni pusat putaran dia. Okey, so kamu pun gariskan. Okey, so gariskan image ke pusat putaran macam ni. Okey. Lepas tu, di manakah objek dia? Okey, kalau image ke pusat putaran 2 kotak, nanti jarak objek pun kena 2 kotak jugalah jarak dia. Okey, sekarang ni objek dia kat mana? Adakah, tapi objek tu kena pusing lawan arah jam kan? Kat mana? Adakah di sini ke? Ataupun di sini? 90 darjah yang ni ke ataupun yang ni? Di manakah objek dia? Objek dia kat sini kanan ke atau objek dia dekat kiri? Respon. Tapi objek ni bila pusing ke image, dia mesti lawan arah jam. Macam mana? Kalau macam ni objek ke image macam ni dia ikut arah jam. Kalau macam ni objek ke image macam ni dia lawan arah jam. So objek dia yang mana? Yang kanan ni ke ataupun yang kiri ni? Di manakah objek itu? Respon. Ya betul, objek tu berada di kiri supaya silap. Kejap, tapi objek ni dia kena pusing lawan arah jam baru dapat image dia. So kalau kamu kata objek tu berada di kiri, ini bukan pusing lawan arah jam ni pusing ikut arah jam ni. Ya, so bukan kiri objek dia berada di kanan. Kanan supaya bila objek tu pusing pergi image, dia pusing lawan arah jam, dia pergi image, dapatlah image dia dekat sini. So objek dia dekat sini sebenarnya dekat sini, kat kanan ni. Okey, so yang ni kat sini nanti boleh padam. Okey, ni boleh padam. Okey, padam ni. Okey, so inilah dia punya objek dia. Okey, kat sini. Iaitu koordinat apa ni? Respon. Apa koordinat dia ni?
Kalau objek dia kat situ. Dan lepas tu kena dua petak lah kan. Sebab kalau ni jarak image ke sini ke pusat ni 2 petak. So objek pun jarak dia pun 2 petak juga kan. Okay sini lah. So koordinat dia adalah, nampak ke tu? Cikgu contoh-contohin. Okay, baca X dulu baru baca Y. So X dia apa? X dia kosong. Y dia apa Y dia? Kalau ni kosong, ni negatif 1. Okay, so yang ni negatif 2. Ya, kosong negatif 2. Okay, soalan ni dalam buku kamu Okay, tak habis kelas ke? Belum Lagi 3 minit Okay. Next. Okay, last lah soalan C. Putar 90 darjah. Lawan arah jam pada pusat negatif 1, 0. Okay, mana pusat putaran negatif 1, 0? Ni negatif 1, ni 0. Okay, ni 0, negatif 1. S dia negatif 1. Lepas tu, Y dia 0. Oh, ni lah pusat putaran dia. Okay, ni pusat putaran dia yang kali hijau tu. Okay, di manakah image P? Kamu pun buatlah garisan. Garisan P ke sini. Okay, so tu jarak objek. So nanti jarak image pun kena sama juga. Okay, tapi dia putar 90 darjah. So kalau putar 90 darjah, apa ni, kamu kena buat macam ni lah kan, sudut tegak macam ni kan. Okay, so kat mana 90 darjah dia? Lepas tu dia kata objek ni pusing lawan arah jam. Kalau lawan arah jam macam ni kan, dia pusing lawan arah jam. Okay. Kat mana? Kalau macam ni tadi kat 90 darjah. Tak jadi sengit. So kat mana ni? Berapa petak ni? 1, 2, 3, 4. 4 petak. So paling logik ni adalah di sini kan. Betul tak? 1, 2, 3, 4. Kalau kamu tak sure, betul ke ni sudut 90 darjah, kamu pakailah protractor, okay? Apa tu? B. Oh, kosong negatif 3 ke? Kejap kosong negatif 3 Sekejap. Mana W? Tadi W ni kosong. Kenapa kosong negatif 3 pula? Ni negatif 1. Lah, cikgu salah buat ni. Patutlah. Silap. Patutlah pakai pendek. Oh, kat sini rupanya. Sekejap. Yang ni Ni 90 darjah. Okey. Itulah. So kalau tak sure 90 darjah dia betul ke tak, gunalah protractor. Kalau guna protractor, confirm betul 90 darjah kamu tu. So inilah koordinat dia. Iaitu X dia kosong, Y dia negatif 3. Ni negatif 1, negatif 2, so ni negatif 3. Ni negatif 3 salah yang tadi. Kosong, negatif 3. So kena betul-betul lah sudut 90 darjah tu. Pakai protractor lah. Senang pakai protractor. Yang ni pun pakai protractor juga ni. Kan tak tahu mana satu garisan dia sini ke sini kan. Tak sure kan sebab macam susah sikit garisan dia sengit. So pakai protractor So pakai protractor confirm sudut 90 darjah kamu tu betul. So dia akan buat kat sini lah. Okay. Situ. Dah habis kelas Okay ni last lah. Okay so P apa image dia P? Baca X baru baca Y. So X dia adalah yang ni. X dia 3 Okay, so X dia 3. Y dia adalah Y dia ni negatif 1. Okay, Y dia negatif 1. So 3 negatif 1. Okay, yang lain ni homework W ni, image W tu kamu, objek W kamu carilah kat mana. Ni semua homework. Homework next week bincang. Boleh? Okay. Okay, bye-bye. Dah 10.30 dah. Bye-bye. Jangan cikgu bagi video yang rekod ni.
Okay, bye. Okay, sama-sama. Waalaikumsalam. Okay. Cikgu Ann Okay. Okay, sama-sama. Okay, okay.